Sukatan membulat merupakan satu topik yang berkaitan dengan bentuk bulat. Yang mana pengiraan berkenaan dengan bentuk bulat ini anda sudah pun belajar dalam matematik tingkatan 2. Jadi topik ini bukanlah suatu benda yang baru. Tetapi pengiraannya sedikit berbeza. So, apakah perbezaannya? Teruskan menonton. Anda bersama dengan saya, Sernik, guru matematik tambahan anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar yang menonton. So apa khabar anda semua pada hari ini? Doakan anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat. So hari ini kita jumpa lagi. Yang mana hari ini saya bercadang untuk berkongsi beberapa perkara berkenaan dengan topik pertama matematik tambahan tingkatan 5, iaitu berkaitan dengan topik sukatan membulat. So sebelum kita teruskan sesi kita pada hari ini, so apa kata anda semua yang menonton? Anda berada di tempat duduk anda bersama dengan buku dan juga alat tulis anda, supaya anda semua dapat catatkan sesuatu sepanjang perkongsian sepada hari ini. So sambil-sambil itu apa kata anda yang menonton? So apa kata anda like dan juga anda kongsikan sesi kelas kita pada hari ini kepada rakan-rakan anda yang lain, supaya mereka pun dapat bersama dengan kita semua pada hari ini. Boleh? So seperti yang saya maklumkan tadi, topik sukatan membulat ini bukanlah suatu benda yang baru, sebab anda sudah pun belajar berkenaan dengan bentuk bulat ini, pengiraan berkenaan dengan bentuk bulat ini anda sudah pun belajar dalam matematik tingkatan 2 lagi. So kita recap sikit, kita ulang sikit apa yang anda sudah belajar sebelum ini. So kita tengok beberapa perkara yang anda sudah pun belajar sebelum ini dalam matematik tingkatan 2. So apabila melibatkan bulatan, perkara pertama yang anda belajar adalah berkaitan dengan lilitan. Betul tak? Berkenaan dengan lilitan ataupun term lain, perkataan lain yang digunakan adalah panjang lengkuk bagi bulatan. Panjang lengkuk. Dalam topik sukatan membulat dia banyak guna perkataan lengkuk, panjang lengkuk. Dalam sebelum ini dikenali sebagai lilitan, benda yang sama saja. So dulu anda belajar berkenaan dengan lilitan ataupun panjang lengkuk. Masih ingat? Itu yang pertama. Itu yang pertama berkenaan dengan topik bulatan yang anda belajar sebelum ini. So yang kedua, anda belajar berkenaan dengan luas bulatan. Ingat lagi? Anda belajar berkenaan dengan luas bagi bulatan. Betul tak? Anda kira luas bagi suatu bulatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada 3 benda. Ada 3 benda yang anda sudah pun belajar sebelum ini. Yang ketiga adalah berkaitan dengan dalam topik bulatan juga dia ada sentuh berkaitan dengan sudut. Betul tak? Dia ada berkaitan dengan sudut. Yang mana simbol yang digunakan adalah theta. So ini 3 benda yang anda sudah pun belajar sebelum ini. So dalam topik sukatan membulat pula,
Okey, dalam topik sukatan membulat pula, anda akan belajar benda yang sama juga. Okey, anda akan belajar benda yang sama juga. Cumanya, pengiraan dia sedikit berbeza. Boleh? So, apakah perbezaan antara benda yang anda dah belajar sebelum ini dengan topik sukatan membulat? Okey, adalah berkenaan dengan sudut dia. Okey, so first kali saya akan terangkan berkenaan dengan sudut dalam topik sukatan membulat. Okey, so kalau anda tengok buku teks pun anda di awal topik ini dia bermula berkenaan dengan sudut. Okey, so dia ajar beberapa perkara berkenaan dengan sudut dalam topik ini. Boleh? Okey, so sebelum ini, sudut yang anda belajar, okey, unit sudut yang anda belajar sebelum ini adalah unit apa? Okey, so anda sudah pun belajar berkenaan dengan unit darjah, betul tak? Okey, anda sudah pun biasa penggunaannya dalam unit darjah. Okey, yang mana simbol yang digunakan adalah bentuk bulat. Betul tak? Okey, so dalam topik sukatan membulat ini, okey, anda diperkenalkan satu unit sudut yang baru, okey, iaitu dipanggil sebagai radian. Okey, anda diperkenalkan satu unit sudut yang baru dipanggil radian. Okey, ataupun simbol unit yang digunakan adalah rad. Okey, rad itu merujuk kepada radian lah. Okey, so anda diperkenalkan satu unit sudut yang baru dipanggil radian. Okey, jadi di awal tajuk ini anda akan belajar bagaimana kita nak tukar darjah kepada radian ataupun radian kepada darjah. Okey, so di awal ini anda akan belajar bagaimana kita nak tukar sudut. Okey, tukar dua nilai sudut ini sama ada darjah kepada radian ataupun radian kepada darjah. So, jelas setakat ni. Okey, kita tak masuk apa-apa lagi. Okey, so saya harap anda jelas berkenaan dengan apa yang saya nak kongsikan sekejap lagi. Okey, so kalau kita nak tukar unit, kita mesti ada orang panggil skala dia. Betul tak? Skala penukaran unit dia. Okey, contohnya kalau masa, okey, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, so bagaimana pula dengan darjah, dengan radian ini? Okey, so sudut bagi satu bulatan penuh berapa? Okey, berapakah sudut bagi satu bulatan penuh? Sepatutnya anda sudah pun tahulah. Okey, sudut bagi satu bulatan penuh ialah bersamaan dengan 360 darjah. Okey, sudut bagi satu bulatan penuh bersamaan dengan 360 darjah. Okey, jadi 360 darjah ini bersamaan. Okey, bersamaan dengan 2 pi. Okey, bersamaan dengan 2 pi rad. Okey, so kalau anda perasan lah, kalau anda perasan sebelum ini, apabila pengiraan yang melibatkan bentuk bulat ini, dia guna nilai pi. Betul tak? Okey, yang mana nilai bagi pi itu ada banyak nilai. Kejap lagi saya akan beritahu. Okey, so ini orang kata faktor skala dia. Kan, skala penukaran unit dia. Okey, yang mana 360 darjah bersamaan dengan 2 pi rad. Okey, so berkenaan dengan sudut radian ni panjang lebar diterangkan dalam buku teks. Anda boleh rujuk. Okey, anda boleh tengok untuk kefahaman anda lebih detail. Okey, tapi yang ini saya nak tunjuk bagaimana kita nak tukar unit bagi darjah dan juga radian ini. Okey, so 360 darjah bersamaan dengan 2 pi. Tetapi yang ini kita jarang guna sangat. Okey, kita jarang guna sangat sebab nilai dia besar dan nilai dia kita boleh permudahkan. Okey, 360 dengan 2 tu kita boleh permudahkan, yang mana kita boleh bahagi 2. Okey, 360 kita boleh bahagi 2, 2 pun boleh bahagi 2. So kita guna nilai yang lebih kecil supaya orang kata pengiraan kita lebih nampak simple lah. Okey, so kalau kita bahagi 2, okey, kalau kita bahagi 2, 360 darjah ini bersamaan dengan 180 darjah. Okey, so bersamaan dengan pi rad. Okey, bersamaan dengan pi rad. Okey, so kebiasaannya
kebiasaannya kita akan guna yang kedua ni. Tapi anda kena tahu yang pertama tu. Kena tahu yang pertama tu, yang mana 360 darjah bersamaan dengan 2 pi rad. Yang kedua pun kena tahu juga 180 darjah bersamaan dengan pi rad. Okey, so nilai bagi pi pula. Okey, nilai bagi pi pula. Okey, sebelum ini kebiasaannya anda guna 22/7, betul tak? Okey, anda guna 22/7. Betul. Okey, tetapi dalam topik sukatan membulat ini kita jarang guna 22/7. Sebab apa? Sebab pengiraannya banyak melibatkan pecahan. So dia nampak susah apabila pecahan berada di dalam pecahan. Kan? Dia nampak susah kalau pecahan berada di dalam pecahan. Okey, jadi 22/7 itu kita tukar menjadi perpuluhan. Okey, so kebiasaannya dalam topik sukatan membulat ini nilai bagi pi yang digunakan adalah 3.142. Okay, so ini nilai yang biasa digunakan dalam topik sukatan membulat. Faham tak setakat ni? Okay, so kalau faham, bagus. Okay, so teruskan lagi. Okay, so kemudian kita nak tengok pula bagaimana kita nak tukar unit. Kita akan guna 180 bersamaan dengan pi rad itu. Boleh? Okay, so yang pertama kita tengok macam mana. Okey, macam mana kita nak tukar daripada darjah. Okey, kita nak tukar daripada darjah pergi kepada radian. Okey, kita nak tukar darjah kepada radian macam mana. Okey, so kebiasaan ini yang penting. Ini yang penting. Macam mana kita nak tukar darjah kepada radian. Kenapa saya kata yang ini penting? Sebab pengiraan dalam topik ini, okey, dia menggunakan sudut dalam unit radian. Okey, pengiraan dalam topik sukatan membulat ini dia guna sudut dalam unit radian. Sebab itu anda kena tahu tukar macam mana darjah kepada radian. Okey. So andai kata diberi sudut dalam darjah, so kena tukar kepada radian lah sebab kita akan guna nilai radian tu. Boleh? Okey. So saya beri satu contoh teruslah mudah. Okey. Andai kata kita ada suatu nilai sudut dalam darjah. Contohnya kita ada 80 darjah. Contoh, okey, anda nak guna nilai lain, boleh, tak jadi masalah. Okey. So contohnya kita ada 80 darjah. So bagaimana kita nak tukar kepada radian? Okey, so 80 darjah ini kita kena darab dengan pi per dengan 180. Okey, yang mana 180 ini unit dia darjah, pi ini unit dia rad. Betul? Kalau pi dia unit dia radian. Okay, so kenapa pi berada ke atas? Kenapa 180 berada di bawah? Kan, kenapa bukan 180 berada ke atas? Pi berada ke bawah. Kenapa? Okay, kenapa? Okay, so tujuannya adalah kita nak tukar darjah kepada radian. Yang mana kita nak hapuskan, orang kata, darjah ni. Okay, so kalau kita nak hapuskan darjah, maksudnya kita kena potong. Okay, kita kena potong unit darjah ni. So kalau kita potong satu ke atas, kita kena potong satu ke bawah. Sebab itulah 180 itu berada di bawah. Okay, so kalau kita dah potong unit darjah, so yang tinggal unit radian. So kita akan dapatlah jawapan kita dalam radian. Untuk kita potong, satu benda mesti berada ke atas, satu benda lagi mesti berada di bawah, baru boleh potong. Kita tak boleh potong kalau benda yang ada bersebelahan macam tu. Okay, boleh? Okay, so cuba kira. Okay, untuk radian, okay, dalam unit radian ni kita boleh buat dalam dua jawapan. Okay, kita boleh buat dalam dua jawapan. Jawapan yang pertama adalah pi itu kita tak masukkan nilai dia. Kita tak masukkan 3.142. Kita tak masukkan. Kita hanya guna simbol sahaja. Okay, jadi pengiraan kita hanyalah 80 dan 180 sahaja. Okay, yang mana kedua-dua itu kita kena bahagi kan, sebab 180 kan dia berada di bawah. So kalau dia berada di bawah, dia kena bahagi. Okey, jadi 80 bahagi dengan 180. Dapat berapa? Cuba kira. Okey. Pi itu jangan kira lagi. Pi jangan kira. Dia ada dua jawapan. Okey, ini yang pertama yang mana nilai pi itu kita tak kira. Okey, so kita hanya kira 80 dan 180 sahaja. Okey, so kalau kita kira. Okey, kalau kita kira 80 bahagi dengan 180, okey, maka anda akan dapat 4/9, betul? Okey, anda akan dapat 4/9. Okey, disebabkan pi tadi kita tak kira, maka
pi ini akan berada di situ. So jawapan dia 4/9 pi. Okey, jawapan dia kita sebut 4/9 pi. Sebab pi itu kita tak kira lagi. Okey, so ini kita panggil bentuk jawapan ini. Okey, jawapan ini kita panggil dalam sebutan pi. Okey, kalau pi itu kita tak kira, okey, kita panggil dalam sebutan pi. Boleh? Nanti anda akan jumpa lah. Anda akan jumpa kalau dia kata nyatakan soalan anda dalam sebutan pi. Kalau anda jumpa ayat dalam sebutan pi, itu maksudnya pi itu anda jangan masukkan nilai dia. Sekadar buat simbol sahaja. Boleh? Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua pula. Okey, yang kedua pula jawapan dia adalah kita kira nilai pi itu. Okey, kita kira nilai pi. Maka kita masukkan nilai pi ni. Okey, so kita masukkan nilai pi itu 3.142. Okey, kita masukkan nilai bagi pi 3.142. Okey, so kalau anda tekan kalkulator 80 darab dengan 3.142/180. Okey, maka anda akan dapat jawapan dia 1, berapa? Okey, 1.3964. Okey, 3964 rad. Okey, so kebiasaannya radian ini kita buat dalam 4 tempat perpuluhan. Okey, berikan jawapan anda dalam 4 tempat perpuluhan. Okey, maksudnya selepas titik perpuluhan ada 4 nombor supaya jawapan kita lebih tepat. Okey, lagi banyak nombor selepas titik perpuluhan, lagi tepat jawapan kita. So boleh dapat tak? Okey, so cuba kira dapat tak 4/9 pi tadi dan juga 1.3964 rad. Benda yang sama saja, cuma yang pertama yang merah itu dalam sebutan pi kita panggil. Okey, yang kedua tu kalau kita masukkan nilai pi dalam pengiraan kita. Jelas berkenaan dengan macam mana kita nak tukar darjah kepada radian. Boleh? Okey, so yang kedua pula, okey, yang kedua pula, yang B pula, okey, kita nak tukar daripada radian pula. Okey, daripada radian, okey, kita nak tukar kepada darjah pula. Okey, kita nak tukar kepada darjah pula. Okey, so kita ambil satu contoh. Saya ambil satu contoh nilai bagi radian. Contohnya kita ada 3.4 radian. Okey, 3.4 rad. Rad itu radian lah. Okey, so kalau kita nak tukar kepada darjah, kita perlu darab 180 per dengan pi. Okey, dia terbalik. Okey, terbalik kedudukan 180 dan juga pi. Okey, hati-hati. Okey, hati-hati. Okey, so pi ini unit dia rad. Okey, 180 ini unit dia darjah. Macam saya katakan tadi, kita nak hapuskan unit radian supaya kita dapat unit darjah. Okey, so kalau kita nak potong unit radian ini, so satu lagi radian mesti berada di bawah. Okey, so sebab itulah pi berada di bawah. Okey, sebab kita nak supaya radian itu berada di bawah supaya kita boleh potong unit radian dan kita akan dapat unit darjah. Boleh? Faham? Okey, so seperti biasa nilai pi itu, okey, nilai pi ini kita masukkan dengan 3.142. Masukkan nilai dia 3.142. Okey, so cuba kira. Okey, cuba kira 3.4 darab dengan 180 per dengan pi. Maka anda akan dapatlah jawapan dalam unit darjah. Okey, so kalau anda kira anda akan dapat 194 perpuluhan 78 darjah. Okey, 194 perpuluhan 78 darjah. So boleh faham tak? Okey, bagaimana kita nak tukar darjah kepada radian dan radian kepada darjah. Okey, untuk yang kedua ni dia tiada dalam sebutan pi. Okey, sebab dia dalam darjah. So dia tiada lah dalam sebutan pi. Radian sahaja ada dalam sebutan pi. Darjah dia tiada dalam sebutan pi. Jadi nilai pi itu dia termasuk dalam pengiraan dah. Boleh?
Faham? Okay, so ini anda kena betul-betul faham, betul-betul jelas. Sebab apa? Seperti yang saya maklumkan tadi bahawa pengiraan dalam topik sukatan membulat ini dia guna sudut dalam radian. Okay, jadi pastikan anda tahu macam mana kita nak tukar unit daripada darjah nak tukar kepada radian. Boleh? Okay? Dan juga radian kepada darjah. So, saya harap anda cuba tengok balik, okay, cuba fahami betul-betul macam mana kita nak tukar unit ini. So, anda nak hafal kedua-duanya pun boleh. Nak hafal yang pertama sahaja pun boleh. Yang kedua tu terbalikkan kedudukan dia sahaja. Betul tak? Kalau anda perhatikan, dia beza kedudukan 180 dan juga pi sahaja. Okay, boleh faham? Jelas dekat ni? Okay, so saya harap apa yang saya kongsikan dengan anda semua pada hari ini, anda faham, okay, anda jelas dan juga anda kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Okay, anda kongsikan supaya mereka pun dapat turut serta faham apa yang saya kongsikan dengan anda pada hari ini. Okay, so saya nak jemput anda semua yang menonton untuk like dan juga follow, okay, Facebook page saya dan juga follow Instagram saya. Okay, so saya harap apa yang saya kongsikan dengan anda semua hari ini anda faham, okay, dan anda boleh praktikkan dalam pengiraan anda semua. Okay, jadi saya rasa sekian saja untuk sesi kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.